Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar para penonton di rumah? Harapnya anda berada dalam keadaan sehat walafiat di hari Khamis yang biasa-biasa ini. We commence by praising Allah Subhanahu wa taala, our creator, nourisher, cherisher, sustainer, and orang kata apa? Everything of one and all. And we send also salutations to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam on his household and his companions. So as usual, pada hari Khamis kita akan ceritakan sedikit sebanyak tentang kisah-kisah Nabi Anbiya alaihimussalatu wassalam yang terdahulu. Dan pada minggu ini, seperti mana Ustaz janjikan sebelum ini, kita akan ceritakan bagaimana Yusuf alaihissalam selepas masuk ke dalam penjara, apa yang berlaku kepadanya. Sebelum ini kita ingat ya, Nabi Yusuf AS bersama dua dengan cellmate dia, orang yang banduan yang bersamanya, dan mana salah satunya dah terlepas, yang seorang lagi telah dihukum mati. Dan akhirnya Nabi Yusuf AS, sepatutnya Nabi Yusuf AS berada dalam penjara hanya 2 tahun. Tapi disebabkan Nabi Yusuf AS punya tawajuh, hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala lari sedikit, maka Allah Subhanahu Wa Taala telah tambahkan, lupakan dia punya hukuman sampailah tertambah kepada 7 tahun. Maka kita lihat bagaimana selepas Nabi Yusuf AS sedar akan kesalahan beliau, dan Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan Nabi Yusuf AS daripada hukuman penjara. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, para penonton di rumah boleh buka Al-Quran ataupun tafsir surah Yusuf ayat ke-43 ya. Kita daripada mula hari itulah kita dah start cerita Nabi Yusuf. Sekarang kita dah sampai ke ayat yang ke-43. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa qala al-maliku inni ara sab'a baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un 'ijaf wa sab'a sumbulatin khudrin wa ukhra yabisat. Raja ni pada satu malam, para penonton di rumah, beliau bermimpi. Mimpi apa? Malik ni terjemah dia raja lah. Malik terjemah dia king. Bukan king dalam game Taken tu ah. Ini king, raja. So king ni, inni ara. Dia kata saya lihat. Ara, lihat dalam mimpi saya. Apa yang dia lihat? Macam mana biasa pun kita mimpi kita lihat. Sab'a baqaratin siman. I saw 7 fat cows. Kalau sebut dalam bahasa orang putih, 7 sapi atau lembu yang gemuk. Simanin, gemuk. 7 ekor lembu yang gemuk. Ya'kuluhunna sab'un 'ijaf. Yang dimakan oleh 7 ekor lembu yang kurus. 'Ijaf ni kurus. Siman, gemuk. 'Ijaf, kurus. So 7 ekor lembu yang kurus makan 7 ekor lembu yang sehat, yang gemuk. Itu yang raja ini nampak. Wa sab'a sumbulatin khudrin, dan aku nampak 7 pucuk daun, 7 pucuk daun ataupun bulir yang hijau, wa ukhra yabisat, dan 7 lagi yang kering. Maka pagi itu dia bangun. Okey, dah selesai poin kita yang pertama, our first point, raja bermimpi. Kita masuk poin kedua. Poin kita yang kedua, nama dia sebab pelepasan. Allah Subhanahu Wa Taala ini maha kaya. Orang kata maha bijaksana. Dia nak lepaskan Yusuf AS daripada penjara. Allah Taala ciptakan satu sebab. Allah Taala bagi raja itu bermimpi. So when the king orang kata dream about this, orang kata mimpi yang pelik, dia rasa terkejut. Dia terkejut tengok mimpi ni. Mimpi yang mana sebelum ini raja tak pernah lihat. Dia terkejut, maka apa raja itu buat selepas dia terkejut lihat mimpi yang aneh ini, yang pelik ini, maka raja telah kumpulkan semua ahlul nujum. Tak termasuklah ahlul nujum 4 belalang, dia tak masuk sebab dia duduk kat Malaysia waktu tu. Dia kumpul semua ahlul nujum dia dan cendekiawan-cendekiawan, and he said, he asked these people, can you orang kata tafsirkan, tell me what does my dream means. Dia kata, apa maksud daripada mimpi aku ini? Aku nampak 7 lembu dimakan oleh 7 lembu yang kurus, dan nampak ada 7 butir daun yang pelik. Jadi dia tak pernah lihat benda ini. Maka dia tanya kepada ahlul nujum dan cendekiawan dan penafsir mimpi yang kononnya hebat, dan tanya, maka mereka jawab, semuanya tidak tahu. Tak tahu. Dia kata, qal ya ayyuhal mala'u aftuni fi ru'ya. Dalam ayat yang ke-44, kalau yang tengah buka Al-Quran tu boleh nampak. Qala
ya ayyuhal mala'u aftuni fi ru'ya ya in kuntum lirru'ya ta'burun. Kalau kamu memang seorang cendekiawan, kamu seorang yang pandai, maka tafsirkan mimpi aku. Maka apa mereka kata? Qalu adghatha ahlam. Dia kata, raja jangan risau, jangan khawatir. आपको कोई डरने की जरूरत नहीं, ये तो वैसे हैं. Dia kata tidak ada apa-apa yang perlu raja risau. Ini adghathu ahlam. Orang kata mimpi yang tak ada maksud, tidak ada maksud, mimpi kosong saja. Macam kita tanya cikgu atau budak kecil tanya soalan ke ayah dia kan, where does baby come from? Kata bayi datang dari mana? So bapa dia akan bagi satu jawapan yang mana tak perlu nak jawab secara betul. Dia nak jawapan lepas tangan, orang kata. So ahli cendekiawan ni jawab soalan itu dengan jawapan yang nak lepas tangan. Tetapi apa yang kita ingat, ada seorang cellmate. Para penonton di rumah kalau ingat, ada seorang cellmate yang bersama Nabi Yusuf AS dalam penjara. Dia datang dan dia kata, wahai raja, aku ada seorang kawan di penjara. Semasa aku di penjara, aku mimpi dia telah mentafsirkan mimpi saya. Maka hantarkan aku akan panggil dia. Maka raja kata, bagus. Kalau macam tu, bagus. Jadi nampak tak para penonton bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala nak naikkan darjah Yusuf, Nabi Yusuf AS di sini. Yang mana dahulunya dicampakkan ke dalam penjara, sekarang raja itu sendiri memerlukan khidmatnya. Bagaimana untuk keluarkan dia? Allah Taala nak keluarkan Nabi Yusuf AS yang mulia daripada penjara. Jadi cellmate dia, ingat tak? Ada cellmate dia ada dua. Seorang tu mati, seorang hidup. So yang hidup ni, dia pergi kepada Nabi Yusuf AS. Dia kata, Yusuf ayyuhas siddiq, aftina fi sab'i baqaratin siman ya'kuluhun, sampai akhir. Dia kata, wahai Yusuf, wahai Yusuf. Dia datang. So dia kata, wahai Yusuf, ya ayyuhas siddiq, wahai Yusuf yang sentiasa bercakap benar, yang tak pernah tipu, yang hamisha jana such bolte. Dia kata, yang selalu cakap benar. Dia kata, wahai Yusuf, ceritakan kepada kami, tafsirkan kepada kami tentang 7 ekor lembu yang gemuk dimakan oleh 7 lembu yang kurus. Jadi kalau kita lihat di sini para penonton di rumah, Nabi Yusuf AS tak marah. Dia tak kata, weh, hang ni bukankah aku hantar hang so peringat kat raja, kata aku dah duduk 2 tahun dalam penjara, hang tak peringat dia apa-apa, dah 7 tahun aku merengkuk di dalam penjara. Nah, Nabi Yusuf AS tak marah. Kerana Nabi Yusuf AS tahu itu salah dia, kerana dia harap kepada makhluk. Dia sepatutnya harap kepada Allah. Tapi bila sedar, dia tak marah. So orang tanya dia tafsir mimpi, dia jawab dengan mudah. Dan dia tak kata, okey bro, okey, saya akan tafsirkan mimpi ini untuk raja, tapi raja kena letak syarat, lepas saya tafsirkan mimpi ini, raja kena lepaskan saya daripada penjara. Pun dia tak minta. Dia tak harap kepada makhluk langsung kerana dia tahu Allah Taala dah tegur dia, hanya harap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So itu yang kita dapat belajar. So kita masuk poin kita yang ketiga. Para penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Yusuf AS mentafsir mimpi. Apa? Menafsirkan mimpi yang dibawa oleh raja itu. Maka dia kata dalam ayat, saya kalau tak silap, kalau ni ayat ke-43, ini ayat yang ke-44 ataupun 45. So Nabi Yusuf AS berkata, ba'da a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qala tazra'una sab'a sinina da'aba. Nabi Yusuf AS kata, tazra'una. Tazra'una ni kalau dalam bahasa Urdu sebut kheti bari kena. Dia kata kita kena bercucuk tanam. Da'aba. Da'aba ni kalau bahasa Arab yang lebih tepat, as usual, seperti biasa. Orang kata ya, bercucuk tanam seperti biasa. Kerana para penonton di rumah, zaman dahulu benda yang membangunkan ekonomi adalah bercucuk tanam, pertanian. Sebab tu kalau Ministry of Agriculture kalau pergi dia punya bangunan, dia tulis pertanian itu sebuah perniagaan, something like that lah. Maknanya dari segi contribution pertanian itu kepada ekonomi negara. So dia kata kamu bercucuk tanam seperti biasa. Ni Nabi Yusuf AS kata di tafsir mimpi dia. Fama hasadtum, lepas tu dia kata fama hasadtum, this is a theory, a universal theory yang Allah Subhanahu Wa Taala kongsi dengan kita dalam Al-Quran. Dia kata fama hasadtum fadharuhu fi sumbuli. Dia kata apa hasadtum, apa yang kamu tuai, kan? Nak tuai dengan sabit ke, nak tuai, kalau yang petani-petani tu fahamlah. Dia zaman dulu, kalau zaman datuk kita semua, dia padi tu ataupun padi dan gandum tu dia akan tuai lah dengan sabit. Saya masa di Pakistan ingat dulu selalu dapat kesempatan untuk menuai padi dan sebagainya lah. So apa yang kita tuai, fadharuhu fi sumbulih. Kalau padi tu
saya lukis, izinkan saya nak melukis walaupun tak cantik sangat lukisan saya. Katalah ini bulir dia kan. So dia ada 1, 2, 3, 4, 5, banyak. So dalam dia ni ada biji-biji. Biji gandum, kalau beras-beras lah. So apa yang Nabi Yusuf AS kata, fama hasatum, selepas kamu dah potong ni kan, dah potong daripada akar dia, dah potong. Ini kita simpan, yang ini tangkai ni kita simpan, tapi yang ini ni, yang bulir ni, yang ada 6, 7 ni, kita ambil yang secukupnya yang kita perlu. Kalau kita nak, katalah kita nak 1 kilo gandum, maka kita ambil secukupnya. Yang lain kalau nak simpan stok, pastikan dia punya biji ni tak keluar daripada bulir dia. Dia kata, fama hasadtum fadharuhu fi sumbuli. Yang kamu tuai itu pastikan biji dia tak terkeluar daripada bulir dia. Kalau dah terkeluar daripada bulir, dia cepat rosak, dia akan dimakan oleh ulat. Dia tak boleh, zaman tu mana ada bahan awet ya para penonton di rumah. So ini salah satu cara untuk memelihara beras ataupun biji gandum daripada dimakan ulat dan dimakan tikus. So Nabi SAW kata 7 tahun ini adalah 7 tahun yang orang kata subur. 7 tahun yang subur, yang mana bila subur ini, apa kaedah dia? Bila kita dapat satu benda yang subur, maka Nabi SAW kata, kena jimat. Jangan bila kita dapat kekayaan yang banyak, kita punya ekonomi negara naik, maka kita membazir wang, kita menggelapkan wang, kita guna wang di tempat yang tak perlu, menunjuk-nunjuk dan sebagainya. Akhirnya kita tak ada persediaan ataupun orang kata sediakan payung sebelum hujan. So bila hujan ataupun ribut datang, maka kita tak ada persediaan lagi. So apa Nabi SAW kata, bila datang 7 tahun yang pertama, yang kata yang lembu gemuk tu kan, yang subur tu, maka kamu kena berjimat. Berjimat dengan cara apa? Yang bagi tahu tadi, fama hasadtum fadharuhu fi sumbulihi illa qalilan mimma ta'kulun. Melainkan apa yang kamu nak makan. Kemudian akan datang 7 tahun yang kemarau, yang mana tidak ada hujan. Bayangkan tidak ada hujan, air sungai akan kering. Kita di negara kita alhamdulillah sungai banyak kan, dan pertanian kita alhamdulillah sangat baik. So kalau dah kering semua air itu, dah tak ada hujan, maka apa yang akan berlaku? Maka pertanian dah tak bergerak. Bila pertanian tak berjalan, maka tidak ada makanan. Bila tak ada makanan, semua akan masuk dalam orang kata satu period of starvation. Dalam kebulur, orang kata buk lagi. Orang kata sangat lapar. So apa yang Nabi SAW canangkan? Fama hasadtum fadharuhu fi sumbuli illa qalilan mimma ta'kulun thumma ya'ti min ba'di dhalika sab'un shidadun ya'kuluhunna yang apa yang kita telah selamatkan. So Nabi SAW kata, yang 7 tahun yang pertama ketika subur itu, kamu dah jimat, maka apa yang kamu tinggalkan selebihnya, kamu gunakan ketika 7 tahun kemarau. Kemudian Nabi Yusuf AS kata dalam surah Yusuf, Allah Ta'ala berfirman dalam ayat yang ke-46, akan datang lagi 7 tahun yang sangat subur. Allah Ta'ala akan hantar musim hujan yang berderu-deru, sehingga akan baik, akan pulihkan ekonomi. So sekian itu sahaja yang Ustaz dapat kongsi berkaitan dengan Nabi Yusuf, Raja Bermimpi dan tafsir Nabi Yusuf AS. Teruskan bersama Ustaz pada hari esok untuk kisah Nabi Yusuf AS yang kemudiannya. Sekian itu sahaja daripada saya, Ustaz Taha. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.